Setengah rumah dibina untuk satu musim. Rumah ini dibina untuk berabad-abad. Sekali lagi dokumentari ini membawa kita ke Itali, ke istana yang semakin runtuh milik seorang lelaki luar biasa bernama Lian. Kami mendapat tahu bahwa beliau adalah seorang peguam bangsawan. Dilahirkan dalam keluarga yang telah menguasai istana ini selama beberapa generasi. Ini bukan rumah biasa. Ia adalah nadi utama seluruh keturunan, di mana kelahiran, perkawinan, dan pagi yang tenang berlangsung di sebalik dinding ini lebih lama daripada yang dapat diingati sesiapa yang masih hidup. Dahulu, tempat seperti ini bermakna segala-galanya. Lambang nama, status, dan kuasa, tetapi dunia terus berubah. Hari ini, tempat seperti ini bukan lagi sesuatu yang bernilai. Ia menjadi beban, satu liability yang tiada siapa mahu pikul. Jadi ia tidak dirobohkan, ia hanya ditinggalkan. Keluarga itu pergi, dan masa perlahan-lahan mengambil alih untuk menyelesaikan apa yang mereka mulakan. Kemudian, di atas mejanya kami membuka file-filenya. Dan semakin dalam kami menyelidik, semakin gelap keadaannya. Lian bukanlah seorang peguam biasa. Dia mengambil kes-kes yang tiada siapa berani sentuh. Yang berbahaya, yang bersalah, gembong dadah, dan pembunuh. Kerja itulah yang menjadikannya berkuasa, kaya, dan tidak boleh disentuh. Kerja itu juga yang membuatkan dia mempunyai ramai musuh. Dan kemudian, lebih 40 tahun yang lalu, Lian hilang. Tiada siapa, tiada jawaban, tiada apa-apa. Hanya salah satu kes lama yang paling tidak mendapat perhatian di Itali. Dan sebuah istana yang membeku pada hari dia hilang. Mari kita masuk ke dalam. Hari ini kita sekali lagi berada di negara yang indah, Itali. Dan kami ada sebuah lagi istana untuk ditunjukkan kepada Anda, milik seorang peguam bangsawan bernama Lian. Sudah lama tempat ini ditinggalkan. Ya, halaman belakang ini sudah dipenuhi semak. Ya, tapi kita dah tak boleh pergi ke mana-mana lagi di halaman belakang ini. Saya percaya ia sudah lebih daripada 40 tahun sekarang. Ya. Itu telah ditinggalkan tahun 1978 atau tahun 1979. Sekitar waktu itu. Ya. Ya memang gila. Ya memang betul. Kami langsung tak boleh melangkah beberapa langkah pun ke halaman belakang di sini. Tapi apa yang boleh kami tunjukkan kepada Anda ialah halaman belakang dan di sini. Anda boleh merasai betapa besarnya tempat ini. Tempat-tempat di Itali sentiasa mempunyai keagungan yang luar biasa. Dan Anda juga akan melihatnya di dalam. Bilik-biliknya memang sangat besar. Mari kita masuk ke dalam. Ya. Saya benar-benar teruja untuk tunjukkan tempat ini kepada semua orang. Dan semuanya terbuka sahaja pada ketika ini. Ya. Ya, selepas 40 tahun, nampaknya tiada siapa yang benar-benar peduli tentangnya lagi. Lian hilang secara misteri. Mungkin telah dibunuh seperti yang diceritakan, tapi kita tak tahu dengan pasti. Tapi selepas itu, tiada apa-apa lagi yang dilakukan di tempat ini. Lihat tangga-tangga besar ini. Ya. Ada juga tanglung kecil di sini, di dewan masuk. Oke. Masuklah ke dalam. Ini bilik pertama. Pada pendapat Anda, ini dulu mungkin bilik apa? Ruang makan 100%. Sudah pasti. Dan saya rasa pada masa dahulu, mesti ada sebuah meja besar di tengah-tengah sini untuk semua ahli keluarga dan tetamu, serta semua orang yang datang berkunjung. Hanya tinggal sebuah meja kecil sahaja di sini. Saya tak pasti sama ada ini meja asal atau tidak. Mungkin tidak. Ada beberapa botol arak yang masih tertinggal di atasnya. Sudah tentu, arak Itali, seperti yang Anda boleh lihat. Tetapi apa yang saya dapati paling menarik tentang bilik ini sudah tentu adalah chandelier besi tuang yang cantik ini yang tergantung di sini. Kita belum pergi ke banyak tempat di Itali lagi, tetapi kita sudah pun melihat beberapa chandelier yang luar biasa. Ya. Maksud saya, ia memang cantik. Ya, ia tak sama seperti chandelier kristal. Ya, yang ini jauh lebih kukuh dan berat. Sangat hebat. Satu lagi barang yang menarik di sini. Lihat kabinet ini di sini. Ada ukiran yang sangat luar biasa pada kabinet ini. Saya suka kayu gelap ini. Ya, awak tahu jenis kayu apa ini? Tak tahu. Saya pun sama. Saya fikirkan, tapi saya tak boleh pastikan. Kalau ada sesiapa yang tahu. Tapi saya rasa sebenarnya ia telah dicat semula kalau awak perhatikan. Okey, nampak kayu berwarna coklat di bawahnya? Ya, itu mungkin kayu oak atau sesuatu seperti itu. Selepas 40 tahun tempat ini ditinggalkan, tak banyak yang tinggal lagi. Beberapa benda, contohnya setem inkaso ini.
Tapi ya, kebanyakan barang dalam rumah ini, kebanyakan barang pribadi, sudah tiada. Tapi ia masih sangat-sangat cantik. Dan salah satu benda kegemaran saya dalam bilik ini, malangnya sedang repot tapi masih cantik dan ia adalah siling. Ya. Setiap kali kami merakam tempat-tempat di Itali, saya selalu kata perkara yang Anda mesti buat di Itali ialah lihat ke atas. Disitulah keindahan tempat-tempat ini. Ya, sudah pasti. Dan tak banyak lagi hiasan merah jambu di bilik ini. Tapi saya rasa ia masih ada. Dan bahagian ini masih Nampak paling baik. sangat terang, warna-warna yang cantik. Saya juga suka jalur di sana. Bunga-bunga dan semuanya. Dan ia nampak sedikit 3 dimensi, tapi sebenarnya tidak. Tidak. Dan sudah tentu, apa gunanya bilik Itali tanpa perapian Itali? Tiada apa-apa. Bilik pertama yang cantik untuk kita mulakan. Ya, masih ada beberapa bilik menakjubkan lagi di dalam istana ini. Dan sudah tentu, kita akan menyelami kisah di sebalik tempat ini dengan lebih mendalam. Ya, semua orang, di sini ada satu lagi tangga yang menuju ke atas. Tangga-tangga ini membawa ke tempat yang sama, tetapi ada beberapa tangga di dalam rumah ini. Dan kemudian ada ruang makan yang lebih kecil. Wah, saya suka warna-warna di sini. Merah yang terang di dinding, biru di siling. Apa bahagian kegemaran awak dalam bilik ini? Maksud saya mestilah siling kan? Tapi kabinet terbina dalam juga menarik. Itu saya memang nak cakap. Itu bahagian kegemaran saya. Ini memang ciri yang sangat tipikal Eropah Selatan, saya rasa. Oh ya, memang betul. Awak boleh nampak lebih banyak di sana, tapi juga di Perancis. Jadi, Ia sangat cantik. Macam mana benda ni betul-betul terbina ke dalam dinding? Ia memang seketul perabot yang akan kekal di sini selama-lamanya. Wow! Semua botol minuman keras juga masih berdiri di sini. Sudah tentu, kami juga ada botol Wayne yang besar. Menarik. Sebuah bilik yang indah. Dan juga perapian marmar, sudah tentu. masih ada 2 biji buah. Di atasnya. Dan 1 buah plastik. Apa ini? Saya rasa ini sesuatu untuk digunakan di perapian. Adakah ia untuk perapian? Untuk mengeluarkan arang? Atau? Ya, mungkin juga. Atau mungkin dia hanya untuk menapis sesuatu dari cerek. Ia sama ada digunakan untuk memasak atau untuk arang, saya tak pasti. Ya, saya rasa ia juga untuk mencedok arang atau sesuatu seperti itu. Tapi saya tak pasti 100%. Ini adalah bilik yang sangat berciri Itali. Dan saya suka siling ini masih dalam keadaan yang sangat baik. Anda masih boleh lihat butiran dan kontras corak bunga itu. Ya, memang menakjubkan. Dan secara logiknya, bersebelahan dengan ruang makan di sini, kita juga ada kawasan dapur. Satu perkara yang kita belum banyak bincangkan ialah siling berbentuk seperti itu. Hampir semua siling adalah seperti itu. Ya, ia seperti lengkung kecil atau gerbang kecil yang dibina pada siling itu. Sarang laba-laba sangat jelas kelihatan di dalam bilik ini. Dan juga Anda perlu tunjukkan pintu-pintu itu, saya rasa. Pintu-pintu itu juga sangat megah dan direka dengan teliti. Sangat cantik secara keseluruhan. Ya, dapur yang sangat Itali ini. Ya, tapi agak ringkas. Ya, ringkas tapi elegan pada saya. Mana efisien? Masih ada beberapa pinggan yang tertinggal. Mungkin benda-benda ini memang sudah berada di sini sejak 40 tahun lalu. Mungkin ini salah satu cawan terakhir yang digunakan oleh Lian dan istrinya. Banyak wali di atas sana. Dan di sini juga pintunya terbuka luas. Semuanya ya. Setiap pintu, tingkap. Memang gila bila fikirkan tempat ni dah ditinggalkan selama 40 tahun. Adakah itu lambang yang kita ada di sini? Saya rasa itu cuma lukisan saja. Saya sedang mencari lambang, tapi kita belum jumpa lagi. Perapian masih penuh dengan abu. Malah masih ada beberapa produk pembersih dan barang-barang seperti itu yang ditinggalkan. Aduh, kotak-kotak itu nampak sangat lama.
Ada beberapa kuali di atas sana. Masih tergantung dengan elok. Menarik, sangat menarik. Sudah tentu. Saya perlu lihat. Tidak, ia benar-benar kosong. Oke. Ya, dapur kecil yang cantik. Meja dengan botol wine besar yang diletakkan di atasnya. Oke. Mari kita bawa. Anda naik ke atas lagi. Saya benar-benar suka tangga Itali ini. Tangga ini sangat berbeza daripada tangga Prancis atau lain-lain negara. Tangga-tangga ini kebanyakannya sempit, direka dengan lebih elegan. Kamu rasa begitu? Saya rasa begitu. Ya, saya rasa begitu. Saya rasa ini tidak begitu elegan, tetapi ringkas. Yang ini tidak begitu elegan, saya boleh katakan. Tetapi dari rupanya, ia sangat Itali. Dan Anda akan melihatnya lebih kerap. Di banyak tempat di Itali. Bahagian mana kita mulakan dulu? Mungkin bahagian sebelah sana? Wah. Yang di sini, saya rasa, adalah semacam ruang perakaunan atau pejabat di mana Lian dan pekerja-pekerjanya menjalankan kerja mereka. Bilik yang sangat elegan juga. Ya, sangat. Kamu nampak ciri-ciri reka bentuk di sini? Contohnya, langsir berwarna biru yang berbeza dengan kertas dinding. Bukan berbeza, tapi ia sepadan. Sepadan, betul. Ya, jadi itu yang saya cuba katakan. Ya. Dan siling pun sepadan juga. Banyak warna biru pada siling. Sekali lagi, banyak bunga dan sebagainya. Dan saya benar-benar suka susunan komposisi ini. Ia sangat simetri. Ya, Tetapi bunga-bunga itu membuatnya kelihatan sangat organik. Ia benar-benar cantik. ini memang sesuatu yang sangat Itali, simetrinya. Ya. Kadang-kadang Anda lihat sebuah bilik dan kedua-dua sisinya sepadan sepenuhnya dan saya memang suka. Dan bilik ini juga mempunyai simetri pada silingnya. Ia memang cantik. Dan di sini saya rasa ini mungkin meja kerja Lian atau sekurang-kurangnya ada banyak kertas yang ditinggalkan olehnya dan juga gambar-gambar serta barang-barang seperti itu. Saya tak pasti sama ada ini lelaki itu. Mungkin ini gambar lama. Tapi memang pasti. Di sini dia sedang berkahwin dengan istrinya. Lihat itu gambar yang cantik. Dan ia juga tertulis di sini dalam buku ini pada tahun 1960, 21 Desember, Lian berkahwin. Dan juga tempat di mana dia berkahwin dan semuanya. Dan itulah istrinya yang cantik. Lian ialah seorang Itali, bangsawan Itali, seorang peguam. Dan dia mengendalikan banyak kes. Tetapi ada beberapa kes yang agak kontroversi atau dia terpaksa mempertahankan orang yang melakukan perkara jahat dan dipercayai bahawa Lian pada satu ketika telah hilang. Tiada siapa yang tahu apa yang berlaku kepadanya, tetapi ada yang berspekulasi bahawa dia telah dibunuh. Pihak polis mencari ke merata tempat untuk mencari sebarang bukti bagi kesnya, tetapi tiada siapa pun pernah menemui apa-apa mengenainya. Dan selepas itu, istana itu dibiarkan terbiar dan semuanya menjadi rosak. Lihat itu, ada beberapa gambar berbeza terletak di sini. Lihat yang ini, contohnya. Ini nampak seperti sepasang suami istri yang sangat tua. Dan ia sangat kecil. Nampak macam gambar pasport pun ada. Masih terletak di sini. Wah! Dan semua ini adalah dokumen tentang kes mahkamah dan segala-galanya yang terletak di bawah sini. Ada beberapa helai bulu seperti ini, tak pasti untuk apa ia digunakan, mungkin untuk menulis atau sesuatu seperti itu. Wah! 1978. Itu adalah tarikh yang tertera di sini. Dia juga seorang yang berbudaya. Dia suka whisky Scotch yang berkualiti. Seperti yang Anda boleh lihat. Ya. Wah. Semua buku dan semua dokumen pasti disimpan di sana. Sebuah bilik yang sangat menarik dengan banyak cerita. Memang betul. Memang betul dia pernah di sini. Hidupnya dihabiskan di sini. Dengan bekerja. Mari kita lihat apa yang ada di sebalik tirai ini. Ya, mari kita lihat.
Ya, lihat ini. Ada bilik tidur di belakang sini, ya. Wow. Cantik. Selalunya di belakang meja tulis ini terus ada bilik tidur. Sekali lagi, chandelier berciri Itali. Lukisan shilling yang cantik. Ini bukan yang paling cantik dalam rumah ini. Yang paling cantik kita masih belum lihat lagi. Tapi Anda masih boleh lihat bahawa ia dibuat oleh seorang tukang mahir. Dan walaupun di sini, gaya lengkungan itu kembali muncul. Dan saya terfikir sendiri, lengkungan di shilling ini mesti mengambil banyak ruang. Anda perlu membina bangunan yang lebih tinggi. Betul. Kerana di dalamnya tidak terasa sebesar di luar. Ya. Anda akan menjangkakan lebih banyak bilik. Sudah tentu, Anda ada sinki di sini dan semuanya. Dan di sebelahnya, Anda ada perapian seramik yang cantik. Perapian. Katil ini nampak agak baru bagi saya. Saya tak tahu kenapa. Ya, saya sangka ia kayu pada mulanya, tapi sebenarnya ia sejenis kain. Menarik. Apa yang kita ada di sini? Sudah tentu, ada beberapa barang keagamaan. Sangat tipikal untuk tempat-tempat di Itali. Orang Itali juga sangat beragama dan masih begitu hingga hari ini. Sudah pasti. Bagus. Okey, mari kita lihat bahagian sebelah lagi. Kau tak akan percaya dengan mata sendiri bila aku tunjukkan bilik ini kepada kau. Ini adalah salah satu bilik kegemaran saya dalam seluruh rumah ini. Dan kau mungkin sudah boleh nampak kenapa. Ia sangat cantik. Saya suka warnanya, keceriaannya. Dan secara keseluruhan, bilik ini memang menarik. Telah ditunjukkan. Ya, saya memang dah fokus pada itu. Tolong. Itu adalah lukisan ceiling. Dan saya suka hiasan tengah ini. Ia Wah. Dan memang hanya di Itali sahaja anda boleh lihat sesuatu seperti ini. mengagumkan, ya. Tiada negara lain dengan tempat terbiar yang mempunyai ceiling secantik ini. Tapi saya memang suka yang di Portugal juga. Ya. Tapi ini berbeza. Saya rasa sangat menarik bahawa setiap negara mempunyai cara yang berbeza untuk menghias siling supaya kelihatan cantik. Itu adalah budaya. Tapi ya, orang Portugis juga menjadikan siling mereka sangat cantik. Tapi apa yang saya perasan ialah siling ini tidak berbentuk lengkung. Ya. Saya pun belum perasan lagi. Ya. Tapi cuba juga lihat lukisan atau gambar yang kita ada di tengah ini. Ia sangat dihasilkan dengan sangat indah. Ya. Malaikat sangat cantik. Dan semua warnanya. Bayangkan bangun tidur dan melihat karya seni seperti ini. Ya, sambil berbaring di atas katil ini dan apabila bangun pada waktu pagi, anda rasa seperti berada di syurga. Ya. Bercakap tentang katil ini. Ya, mari kita bercakap tentang katil ini. Cuba lihat itu. Malah katil ini direka sepenuhnya. Banyak sekali lukisan pada katil itu. Begitu banyak keindahan. Wow. Saya suka lukisan-lukisan ini juga adalah karya agung. Tepat sekali. Ia dibuat dengan sangat baik. Kamu tidak boleh sekadar membeli sesuatu seperti itu. Saya rasa memang ada seseorang yang masuk ke sini dan melukisnya seperti itu, membuatnya seperti itu. Atau mereka menjual katil ini seperti ini. Ya. Saya tak tahu, tapi ya, mungkin ia adalah pesanan khas dan mereka melukisnya di sini. Malah ya, kau boleh rasa yang ia memang betul-betul dilukis di situ. Lapisan yang sangat tebal. Dan kemudian di sini ada sesuatu yang mungkin kau tak jangka. Katil ini bukan kayu, ia besi. Dan kebanyakan Eropa biasa dengan katil kayu bertiang 4 yang besar yang diperbuat daripada kayu. Dari katil batu sabak yang berat di Prancis, hingga katil berpintal indah di Portugal. Tetapi Itali memilih cara yang berbeza. Menjelang tahun 1800-an, para tukang di sini, terutamanya di utara sekitar Genoa, mula menempa katil mereka daripada besi. Orang ramai mula taksub dengan kebersihan dan kayu menyembunyikan rahasia kotor. Setiap sambungan adalah tempat pembiakan sempurna untuk pepijat katil. Besi tidak memberi mereka tempat untuk bersembunyi. Tetapi orang Itali enggan membiarkannya terasa sejuk. Mereka memintal besi menjadi gulungan, mengemaskannya dengan loyang, dan melukis sebuah karya agung kecil dengan tangan di tengahnya. Jadi tiada dua katil yang pernah sama. Dan itulah jawapan orang Itali di depan mata kita sekarang.
Bukan kehangatan di sebalik tirai, tetapi keindahan yang diukir terus ke dalam besi. Nak tahu apa yang ada dalam peti di hadapan dia? Ya, sudah tentu. Ia adalah peti yang sangat besar. Dan ia mungkin Mungkin kosong. Tapi, kau tahu. ya mungkin hanya. Ya, oke. Ya, mungkin biarkan saja. Ya, itu terlalu susah saya rasa. Ya. Terlalu banyak bunyi juga. Apa yang kamu nak tengok lepas ni? Itu yang ada di belakang kamu. Wow, ya. Saya tak pernah nampak yang sebesar ini. Kita ada almari pakaian yang sangat besar dalam bilik ini. Ia merentasi. Ia sangat besar, malah sangat luas dan sangat tinggi. Dalam setiap dimensi, sangat besar. Saya rasa pakaian William takkan ada lagi di situ. Boleh saya lalu ke sebelah sana dulu? Sudah tentu. Supaya saya boleh tunjukkan almari pakaian itu. Ya, ia memang kosong sepenuhnya. Tapi ia sangat besar. Anda boleh muatkan beberapa orang di dalam sini. Ya, itu fikiran yang pelik. Tapi ya, Anda boleh muatkan beberapa orang di dalam sini. Tak, maksud saya macam masa kecil dulu main sorok-sorok kalau awak masuk dalam sini. Ya, Awak boleh main satu pusingan penuh sorok-sorok dalam tu. awak boleh muatkan seluruh Narnia dalam almari ni. Ya. Tapi biasanya kita hanya nampak almari besar macam ni di Portugal. Ya, tapi ia juga sangat biasa di Itali, seperti yang Anda boleh lihat. Saya suka sangat. Ya. Dan kertas dinding yang mengelupas di sana. Saya suka kertas dinding itu, tapi semuanya sedang mengelupas dari dinding. Tapi, ia tetap cantik. Dan langsir di sebelahnya. Ada semacam lembah semula jadi di situ. Sungai dan semuanya. Saya mesti katakan saya benar-benar suka langsir di istana ini. Langsir di bilik lain juga sangat cantik, tapi saya juga sangat suka yang ini. Ia memang cantik. Dan saya cuma mahu menikmati bilik ini sekali lagi. Tunjuk siling dan semuanya. Wow. Juga mungkin tunjukkan kerusi-kerusi ini. Saya belum bercakap lagi tentang kerusi-kerusi ini yang terletak di sebelahnya. Tiada meja sisi katil, tapi ada 2 kerusi. Anda mungkin juga letak pakaian Anda di situ. Dan juga mereka ada suis lampu. Biasa. Ya, perkara biasa yang Anda lihat di tempat-tempat terbiar seperti ini. Oke. Satu lagi, langsir. Agak misteri. Ya, kita masuk ke bilik tidur yang lain. Wow, 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 wow. Oke. Yang ini berbeza. Tapi saya rasa ia tetap cantik. Tidak, ia langsung tidak hodoh. Saya terus nampak yang seluruh kertas dinding itu macam betul-betul renyuh dan terletak di atas sandaran kepala di sana. Dan di sini saya nak tunjukkan satu lagi ciri tipikal Itali. Kebanyakan katil bukanlah dari kayu. Maksud saya? Ya, maksud saya. Dan kemudian di sini saya nampak mereka juga mengecat papan yang cantik ini di sini. Ya. Mereka selalu ada lambang kecil atau medalion di tengah sini dan kemudian mereka catkannya. Dan dalam kes ini, muka dengan bunga. Iya, ia sangat luar biasa. Biasanya ia seperti bentuk segi 4 dengan bucu bulat dan kemudian ada lukisan di dalamnya. Ya adalah bentuk yang luar biasa. Wow. Tapi sebelum kita bercakap lebih lanjut tentang katil dan semuanya, saya sebenarnya sangat mengagumi siling ini. Ia tidak semewah yang satu lagi, tapi ia mempunyai semua musim di dalamnya. Ya, betul ke? Saya rasa ia bermula dengan musim sejuk di sini. Dan kemudian kita ada Musim bunga. musim bunga. Dan mungkin yang di sana itu musim luruh. Tidak, saya rasa ia bukan tentang musim. Tidak, itu bukan musim. Tidak, saya rasa bukan begitu. Saya cakap macam ni sebab saya pernah rakam sebuah istana di Itali, di mana musim-musim benar-benar digambarkan di shilling. Ya, siling. Itu juga yang saya fikirkan. Tapi saya rasa ini bukan. Ia cuma pemandangan yang indah. Ya. Hanya pemandangan yang menakjubkan. Saya terutamanya suka yang ini. Tunggu, biar saya pergi lebih dekat. Saya benar-benar suka yang ini. Ia ada perincian yang menarik. Ya, ia juga merupakan pintu masuk menuju ke sebuah gereja atau sesuatu. Ya. Wow. Dan kemudian ada chandelier yang sangat luar biasa tergantung di tengah sini. Sangat menarik karya ini. Ya. Saya suka. Ia seperti 2 helai daun atau sesuatu yang muncul di situ.
Wow, Lian memang mempunyai istana yang indah. Tapi saya rasa ini juga sesuatu yang telah berlaku sejak turun-temurun dan dia mewarisinya daripada nenek moyangnya. Wow. Di sudut bilik sana, mari kita mulakan dari sudut itu. Kita boleh lihat ada sebuah chaise longue, sesuatu yang biasanya Perancis tetapi juga Itali seperti yang Anda boleh lihat. Saya rasa mereka di sini pun tak panggilnya chaise longue. Mari kita lihat kalau ada sesiapa yang tertinggal. Lihat sekali lagi, almari pakaian yang sangat besar. Tak sebesar yang satu lagi, tapi sudah tentu kosong. Tapi memang sangat-sangat besar. Perapian yang sama, kayu, masih di sebelahnya. Tetapi mereka menggantikannya kemudian dengan yang ini. Saya tidak tahu apa maksudnya. Cuma nama jenama saja saya rasa. Ya. Dan awak ada bercakap semalam masa kita sedang merakam tentang cerobong asap yang terdedah itu. Ya, tapi yang ini tak mengganggu saya. Ya. Sekarang di istana yang satu lagi, ia betul-betul melalui seluruh dapur. Kadang-kadang ia melalui dapur, kadang-kadang tidak. Ya, begitulah. Tapi Anda sering nampak cerobong asap di tempat-tempat Itali. Saya tak begitu suka sangat. Ya, ia agak berbeza. Tak banyak benda di situ, cuma kabinet terbina dalam saja. Saya suka kabinet itu nampak sama seperti pintu masuk. Ya, saya rasa itu pintu yang sama. Ya, pada mulanya, mula-mula anda fikir anda nak masuk ke bilik seterusnya, tapi sebenarnya anda cuma buka ruang simpanan. Wow. Yang ini pun sebuah bilik yang agak menarik, ya. Saya ada beberapa lagi bilik untuk tunjuk kepada anda semua. Mari kita pergi. Di sini adalah tingkat atas istana. Tingkat paling atas. Ya, ada satu bilik di sini yang kami perlu tunjukkan. Ini adalah salah satu, saya rasa, bilik tidur pembantu atau bilik tidur tetamu. Sangat ringkas, langsung tiada siling yang dicat. Tapi mungkin pernah ada. Ya, di sini memang ada. Tengok. Ya, ia dah pudar selama bertahun-tahun. Atau mungkin dah ditindih cat. Tapi saya suka langsir ni. Saya rasa ini bukan. Bukan bilik tidur pembantu. Saya rasa tak ada. Mungkin tetamu kot. Memang sah tetamu. Lebih masuk akal. Atau bilik tidur kanak-kanak. Oh, baiklah. Ini, ya, saya cuma nak cakap pasal katil tu. Tapi awak nak cakap sesuatu. Itulah yang saya maksudkan, kotak bulat yang mereka cat itu. Bulat-bulat yang mereka cat itu, bentuk bujur di sekitar sini. Kotak bulat, bulatan bulat. Geometri saya macam kotak bulat. Bahasa Inggeris kadang-kadang susah. Kita ada satu lagi di sini. Ada tahap ketukangan seperti ini pada katil anda. Lukisan ini sepatutnya berada di museum. Ia sangat cantik. Memang betul. Katil jenis begini memang luar biasa. Wah, bilik tidur kecil, comel dan menarik. Sudah tentu, ada juga perapian. Istana ini sekurang-kurangnya berusia beberapa abad. Pemanasan pusat-pusat belum wujud lagi, jadi kebanyakan bilik ada perapian. Baik. Saya nampak mereka mungkin telah buat beberapa pengubah suaian pada masa dulu, sebab di sini mereka letak kaca atau sesuatu seperti itu. Meja pingpong di tengah-tengah bilik ini. Entah kenapa. Tak banyak lagi di tingkat ini. Tapi sekarang, kita akan turun semula melalui tangga ini, sebab itulah cara kita nak pergi ke beberapa bilik lagi di bawah sana. Selamat datang ke bahagian istana ini. Ini adalah bahagian yang jauh lebih lama daripada yang satu lagi, saya rasa. Memang kerasa begitu. Ya, tengok pada perabot dan juga pintu-pintu pun. Ia terasa seperti ia, sekurang-kurangnya 2 dekad lebih tua daripada yang satu lagi. Ada katil yang sangat lama di tengah-tengah bilik ini. Wow. Beg pakaian masih terletak di atasnya. Masih ada beberapa helai pakaian di dalamnya. Dan surat-surat tulisan tangan dan macam-macam lagi. Tetapi kertas dinding sudah mula reput.
Dan lukisan itu juga tidak banyak yang tinggal. Dan apa yang saya fikirkan ialah gambar pada lukisan itu mungkin foto ini. Itu memang boleh jadi benar, sebab sekarang ia hanya tinggal seperti sekeping kaca sahaja. Dan mungkin juga ia adalah lukisan tangan, kerana ada tanda tangan di sana. Wah! Malah ada beberapa keping wang kertas terletak di sana. 50.000 mata wang lama Itali katanya. Tapi saya tak tahu apa mata wang yang mereka guna di Itali atau... Lira atau... Lihat itu. Sebuah mesin jahit. Apa nama yang tertera di atasnya? Ia bukan satu kemungkinan. Adakah ia terbalik? Sekarang saya boleh membacanya. Jika ia terbalik, maka ia akan tertulis di aman. Diamond ya? Diamond. Wow. Adakah ini kali pertama kita nampak jenama Diamond? Saya rasa begitu. Saya tak pernah nampak jenama ini sebelum ini. Oh, ia masih ada tali sawat dan semuanya. Tapi ada tertulis sesuatu yang lain di sisi sini. Wertheim. Wertheim. Itu dari Jerman. Bunyinya memang sangat Jerman. Wow. Itu kali pertama bagi kami berdua. Ya, memang hebat. Oh, masih ada sepasang kasut di sebelahnya. Lihatlah itu. Ia betul-betul dilitupi dengan sarang laba-laba. Wow, sarang laba-laba. Tapi ada satu perkara lagi yang perlu ditunjukkan. Ya, betul. Siling. Siling. Wow. Yang ini pun bukan main-main. Tidak ia sama cantik seperti yang lain. Dan sekali lagi, ia ada lukisan pemandangan di dalamnya. Bangga-bangga. Saya suka bahagian ini. Ia juga ada banjaran Alps di dalamnya atau sesuatu macam itu. Ya, itu mesti banjaran Alps kan? Ya. Dan saya baru saja cakap, perabot dalam bilik ini nampak sedikit lebih lama. Dan terutamanya bila tengok almari besar di sini. Oh, hati-hati. Ya, saya hampir tersadung semasa tunjukkan siling. Tapi tengoklah. Saya benar-benar suka lukisan-lukisan itu. Malah ada wajah pada lukisan-lukisan itu. Kalau awak tengok di bahagian ini, ada satu wajah kecil di situ. Dan kemudian di bawah sini, kita juga ada seperti katil bayi. Sebuah katil bayi di depan cermin. Sebuah kereta sorong bayi. Sebuah kereta sorong bayi. Bahasa Inggeris saya agak tunggang langgang hari ini. Macam, Serius. Tak apa, saya pun macam tu juga. Stroll lah. yang itu dah nampak usang. Ya, saya tak tahu macam mana nak keluar dari kotak macam ni. Lihat apa yang ada di sebalik dinding bilik ini. Okey. Oh, yang ini juga sangat lama. Ini malah lebih lama daripada yang satu lagi. Ia memang penuh dengan hiasan. Dan di sini anda boleh lihat bahawa istana ini benar-benar sedang runtuh. Ya, dindingnya sedang retak. Semuanya sedang mengelupas. Cahaya dalam bilik ini sangat sesuai untuk menonjolkan fresko itu. Sungguh cantik. Tetapi warnanya sangat-sangat terang. Macam tak nyata. Biru dan semuanya. Mereka pasti telah menggunakan cat yang sangat berkualiti tinggi pada zaman dahulu. Mereka mungkin menggunakan cat terbaik untuk siling mereka, ya. Ini seperti kawasan store di sini. Dipenuhi dengan tahi burung. Ya, ada lebih banyak tahi burung daripada yang boleh dikira. Tapi masih ada beberapa pakaian yang tergantung di sini. Seperti gaun besar. Beberapa helai gaun. Dan di sini Anda boleh melihat melalui lengkungan-lengkungan ini ke halaman belakang istana. Sangat menarik. Bagi saya, tempat ini memang terasa macam video otentik yang tipikal. Sebuah cerita yang baik, sebuah istana yang indah. Jadi saya benar-benar seronok meneroka tempat ini. Leon mempunyai kehidupan yang sangat menarik dan malangnya mungkin telah hilang secara misteri. Kita tidak tahu dengan tepat apa yang berlaku kepada beliau, tetapi kita ada beberapa andaian. Juga, lihat pautan dalam deskripsi untuk mengetahui bagaimana Anda boleh menyokong saluran ini. Suka halaman ini, langgan dan tulis komen yang baik. Dan setakat itu sahaja, terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan dalam episod gila yang lain. Bye-bye.